Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-9 siri Ultraman Blaza. So sekali aku nak minta maaf sebab aku rasa aku akan buat video ni dalam keadaan seolah-olah macam aku tak bersedia, sebab aku tak prepare sebarang skrip pun, dan ini memang aku buat orang kata apa secara spontan saja, dan aku akan ceritakan berdasarkan apa yang aku ingat. Okey, so untuk episod ke-9 siri Ultraman Blaza ni mengisahkan tentang di mana bumi ni telah didatangi oleh satu kaum alien yang bernama Cicada Alien. Tak tahu sama ada aku sebut ni betul ataupun tidak, tapi kita anggap je lah betul. Okey, Cicada ni kalau ikutkan dia macam serangga yang suka melekat kat pokok tu. Aku tak tahu nama lain serangga tu, ria-ria ke apa kalau dalam bahasa Melayu. Itu aku tak sure. Tapi memang dalam kalau kau Google nama Cicada, kau boleh tengok rupa Cicada ni macam mana. Memang nama sejenis serangga. Okay, so Cicada Alien ni sebenarnya dah lama dah datang ke bumi, dan dia datang ada dalam 5 ekor macam tu kalau tak silap aku. Dan bila dia masuk ke bumi, dia orang ubahlah rupa dia orang menjadi manusia. Okey, tapi dia orang ni telah set satu alat di mana dia orang nak sampai satu masa dia orang nak panggil ada seekor alien robot yang bernama Garamon dan semasa dia orang berada kat bumi, dia orang dapat kenal muzik. Dan bila dia orang kenal muzik ni, dia orang pun cubalah untuk pelajari muzik ni sebab dia orang nak kontrol alien robot yang bernama Garamon tu menggunakan muzik. Okay, selepas berpuluh tahun kot berlalu kan, dan si Anri Minami, ahli pasukan SCAD, okay, dia telah berkenalan dengan salah seekor alien Cicada yang nama manusia dia ialah Profesor Tsukushi dan si Anri Minami ni sangat meminati si Profesor Tsukushi ni sebab Anri ni pun suka muzik. Dan sampai satu masa si Profesor Tsukushi ni telah menghantar satu jemputan khas untuk memanggil Anri Minami supaya datang ke persembahan terakhirnya, katanya lah. So Anri ni pun macam happy gila lah. Okay, dan selepas beberapa ketika bumi akhirnya telah didatangi oleh alien robot yang bernama Garamon tu lah. Okay, Garamon ni dia telah dipanggil ke bumi menggunakan alat yang telah diletakkan oleh alien Cicada tu lah. Dan robot Garamon tu, alien robot Garamon tu telah dikawal menggunakan alat muzik yang dimainkan oleh alien Cicada yang berupa manusia tu lah. Okay, dan dia orang kawal lah si Garamon tu. So bila Garamon ni dah datang ke bumi, takkan ahli pasukan SCAD nak duduk diam kan. Jadi dia orang pun hantarlah robot robot dia orang lah, Earth Garen, yang dah naik ke level mode 2. Tapi alien robot Garamon ni memang sangat susah untuk dikalahkan. Okay, nak tembak susah, nak menumbuk benda tu susah. Besi dia pun memang sangat kuat dan bila tumbuk tu macam tak ada memberi sebarang kesan. Dan yang bestnya kita tengok Garamon tu memang dapat bergerak sebebas-bebasnya hasil daripada alunan muzik yang dimainkan oleh Profesor Tsukushi dan juga konco-konco alien Cicada dia tu yang lain. So disebabkan masalah itu, sampai satu tahap si robot Garamon tu, dia punya kulit yang tajam-tajam tu dapat menembusi badan Earth Garen tu dan menyebabkan Earth Garen akhirnya tumbang. Dan masa tu yang tengah kawal Earth Garen tu ialah Yasunobu dan juga Captain Gento lah. Dan Yasunobu sampai pengsan lah sebab terkejut tengok duri daripada badan Garamon tu tembus orang kata apa besi Earth Garen tu dan hampir-hampir nak terkena muka dia. Right, pada waktu Earth Garen dah macam hampir nak dikalahkan tu Anri Minami ni dia dapat detect yang Garamon tu dikawal oleh gelombang muzik. Dan Anri kata dia dapat tahu gelombang muzik tu datang daripada mana. So sebenarnya gelombang muzik tu datang daripada Profesor Tsukushi. So dia pun teruslah pergi ke auditorium di mana Profesor Tsukushi dan juga konco-konco alien Cicada dia tu tengah mainkan alat muzik tu demi untuk menghentikan kaum alien Cicada ni daripada terus memainkan alat muzik tu. Okay, so sementara Anri tengah berusaha untuk suruh Profesor Tsukushi stop daripada main muzik tu, Captain Gento
bertukarlah menjadi Ultraman Blaza. Sebab masa tu Earth Garen dah tak berfungsi dah. So Captain Gento terpaksalah berubah menjadi Ultraman Blaza. Tapi Ultraman Blaza pun memang agak susah nak berlawan dengan Garamon tu. Sebab Garamon tu selagi mana muzik tu dimainkan, Garamon tu dapat bergerak dengan sebebas-bebasnya untuk orang kata apa menyusahkan Ultraman Blaza tu kalahkan dia. Serangan-serangan Ultraman Blaza seolah-olah macam tak berkesan langsung dekat si Garamon tu. Sampai satu tahap si Garamon tu boleh pijak-pijak je si Ultraman Blaza tu sampai berkelip-kelip dia punya color timer tu. Dan akhirnya sampai satu ketika Anri Minami ni berjaya juga menghentikan Profesor Tsukushi daripada terus memainkan alat muzik dia sebab dia tembak Profesor Tsukushi punya tangan. Dan bila tangan Profesor Tsukushi tu kena tembak, so serangan Garamon tu pun automatik berhenti. Dan bila Garamon tu berhenti menyerang, Ultraman Blaza pun pada ketika tu dia terus mengeluarkan serangan terbaru dia yang keluar masa episod yang ke-8, iaitu Rainbow Slash. So Rainbow Slash pun digunakan untuk terus orang kata apa menghancurkan Garamon tu. Dan episod ke-9 dia tamat macam tu saja. Dia tamat masa si Profesor Tsukushi tu dia cakap apa benda entah dekat Anri Minami. Dia macam cakap terima kasih lah sebab hentikan aku daripada terus menyerang, membuat serangan tu semua dan sebagainya. Lepas tu tirai tutup, tu habis macam tu je episod 9 ni. So episod 9 ni dia punya ending tu macam agak tergantung, habis macam tu saja. Tapi ada benda yang menarik yang berlaku dalam episod yang ke-9 ni di mana yang first kali yang paling best ialah kita boleh tengok yang Ultraman Blaza dia boleh mengawal badan Captain Gento. Semasa Captain Gento masih dalam bentuk manusia tu, dia boleh kawal, Ultraman Blaza boleh kawal badan Captain Gento. Sebab masa Ultraman Blaza kawal badan Captain Gento tu, mata Captain Gento tu tiba-tiba menjadi warna biru. Dan kemudian Captain Gento dia boleh rampas pula minuman apa, jus sayur-sayuran ke jus buah-buahan daripada Yasunobu. Lepas tu dia minum. Masa tu Yasunobu macam terkejut. Captain, bukan Captain tak minum ke air buah-buahan ni? Lepas tu barulah si Captain Gento tu macam tersedar. Yang keduanya, Captain Gento ni dia berjaya berkomunikasi dengan Ultraman Blaza. Masa tu dia macam berada di alam bawah sedar dia. Dan si Captain Gento tu dia nampak Ultraman Blaza ni dalam bentuk orang kata apa, outline cahaya saja. Dan dia pun cakap lah dekat Ultraman Blaza, engkau ke yang kawal badan aku tadi? Okey, kalau engkau faham apa yang aku cakap, kalau aku tepuk sekali, engkau berkelip sekali. Kalau aku tepuk 2 kali, kau berkelip 2 kali. So Captain Gento pun tepuk sekali. Bila dia tepuk sekali, Ultraman Blaza tu dia punya outline cahaya tu berkelip sekali. Lepas tu dia tengok, kau faham cakap aku Lepas tu dia tepuk 2 kali, outline cahaya Ultraman Blaza tu tak berkelip 2 kali, tapi berkelip banyak kali, sampailah si Captain Gento tu kembali sedar lah. Dan pada masa tu dia menjerit sebab tiba-tiba dia punya orang kata apa, Blaza Stone dia tu tiba-tiba menyala dan menjadi merah kepanasan macam tu. Tu yang Captain Gento tu menjerit sebab peha dia terasa panas. Pasal apa lagi benda yang menarik yang aku nampak dalam episod ke-9 ni? Aku rasa tak ada benda yang menarik sangat pasal episod kali ni. Jalan cerita pun agak biasa-biasa saja. Cuma jalan cerita ni aku rasa poin utama dia ialah cuma nak mendedahkan tentang Ultraman Blaza boleh mengawal badan Captain Gento, dan dalam masa yang sama Captain Gento ni dah boleh mula start berkomunikasi dengan Ultraman Blaza. So setakat tu saja dulu video aku untuk kali ni. Terima kasih sebab menonton video aku ni sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video aku yang akan datang.